Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila anak-anak, hari ini kita sambung matematik tingkatan 3, bab 9 ya, garis lurus. Benda kita pelajari hari ini ialah menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, bagaimana kita nak tentukan titik persilangan? Okey, kita boleh tentukan dengan kaedah yang berikut ya. Pertama, kita boleh melukis kedua-dua graf garis lurus pada satah chartes yang sama dan menentukan titik persilangan daripada graf. Yang kedua, kita menyelesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Okey, kita tengok contoh ya. Tentukan titik persilangan garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Okey, pertama kita gunakan kaedah graf ya. Okey, kita diberi ya tadi persamaan linear kita ialah 2x tambah y sama dengan 5. Kita tukar dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. So, kita akan dapat y sama dengan negatif 2x tambah 5. So, kita gantikan bila x-nya sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4 ke dalam persamaan yang diberi tadi. So, kita akan dapati bahawa y-nya sama dengan, bila x negatif 1, y sama dengan 7. Bila x sifar, y-nya 5. Bila x 1, y-nya 3. Bila x-nya 2, y-nya 1. Bila x-nya 3, y-nya negatif 1. Dan bila x-nya 4, y negatif 3. Okey, selepas itu kita gantikan pula persamaan garis lurus kita yang x tambah 2y sama dengan 1 tadi. Kita ubah dulu ke bala bentuk y sama dengan mx tambah c tadi ya. So, kita dapati bahawa y sama dengan negatif 1/2x tambah 1/2. Okay, sama juga kita gantikan nilai x ni dalam persamaan yang baru kita bentuk tadi. So, kita dapati bahawa bila gantikan negatif x negatif 1, y-nya 1. Okay, x-nya sifar, y-nya 1/2. Bila x-nya 1, y-nya sifar. Bila x-nya 2, y negatif 1/2. Bila x-nya 3, y negatif 1. Bila x-nya 4, y negatif 3/2. Bila x-nya 5, y sama dengan negatif 2. Ya, ini semua kita ganti dalam persamaan yang kita bentuk ni ya. Y sama dengan negatif 1/2x tambah 1/2. Okey, bila kita dah dapat kedua-dua jadual ini, kita akan lukis graf. Okey, seperti inilah. Ya. Bila kita lukis graf, ini adalah graf 2x tambah y sama dengan 5. Ya, ini graf yang pertama warna purple ni. Jadi kita plotkan, kita akan dapat graf purple ni daripada jadual yang kita bina tadi. Okey, graf yang kedua, x tambah 2y sama dengan 1. Yang ni ya, kita plotkan di sini. Okey, kita dapat graf yang berwarna biru. Okey, titik persilangan dia adalah 3, negatif 1. Jadi, untuk penyelesaian titik dia, kita kata ialah 3, negatif 1. Sebab persilangan dua graf ini berlaku pada titik 3, negatif 1. Okey. Ya, ini conclusion dia. Ya, kita dapati titik persilangan dia ialah 3, negatif 1. Okey, ini kita menggunakan kaedah graf. Okey, kaedah seterusnya ialah kaedah penggantian. Okey, pertama, kita kata 2x tambah y sama dengan 5. Kita jadikan dia sebagai persamaan 1. Okey, x tambah 2y sama dengan persamaan 2. Ya, kita tulis dulu. Kita bagi nama untuk persamaan ini. Okey, selepas itu kita pilih huruf apa yang hendak kita gantikan. Okey, di sini saya menggantikan persamaan 1, saya ubah jadi persamaan 3. Di mana persamaan 1 saya jadikan persamaan 3, y sama dengan 5 tolak 2x ya.
Okey, ini persamaan 3. Okey, bila kita dah dapat persamaan 3, kita gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2 tadi. Ya, y sama dengan 5 tolak 2x tadi, masukkan ke dalam persamaan 2. Okey, huruf y ni gantikan dengan ungkapan yang telah kita bentuk tadi. Okey, so kita gantikan ya, x kekal tambah 2. Okey, y 5 tolak 2x ni kita gantikan dalam huruf y. Ya, dalam persamaan 2 tadi. Sama dengan 1. Okey, buka kurungan. Kamu dapati x tambah 10 tolak 4x sama dengan 1. Okey, selesaikan. Okey, x tolak 4x sama dengan 1 tolak 10. So, sini akan dapat negatif 3x sama dengan negatif 9. So, kita nak x sahaja. Negatif 9 bahagi dengan negatif 3. Kita akan dapat 3. Okey, ni. Selepas itu, kita gantikan x sama dengan 3 ke dalam persamaan 3. Jadi, y sama dengan 5 tolak 2. Okey, x tadi kita ganti dengan 3. Okey, darab dengan 3. Kamu dapati 5 tolak 6. So, y sama dengan negatif 1. Jadi, kita dapat bahawa titik persilangannya ialah 3 negatif 1. Okay, jawapannya sama macam kita gunakan kaedah graf tadi. Okay, cuma ini kita menggunakan kaedah penggantian. Yang seterusnya, soalan yang sama, kita menggunakan kaedah penghapusan. Sama juga, kita bagi nama dulu pada persamaan yang diberi. Ya. 2x tambah y sama dengan 5. Kita namakan dia persamaan 1. Okay, x tambah 2y sama dengan 1. Kita namakan dia persamaan 2. Okay, sekarang kita pilih huruf apa yang hendak kita hapuskan. Huruf x atau huruf y. Okay, untuk contoh ini, saya pilih untuk menghapuskan huruf y. Jadi, saya ubah persamaan 1 ni, persamaan 1 ni. Sebab bawah ni 2. Jadi, di atas ni kita nak jadikan di 2. Kita darab persamaan 1 dengan 2. Jadi, 2 darab 2 dapat 4x. 2 darab y saja dapat 2y sama dengan 2 darab 5 so sama dengan 10. So, untuk persamaan 1 ni, kita darab semua dengan 2. Kita dapatlah persamaan 3. Iaitu 4x tambah 2y sama dengan 10. Okay, sekarang untuk menghapuskan y ini, okay, sini tambahkan. Jadi kita kena tolak. Okay, saya ambil tolak. Okay, persamaan 2. Ya. Persamaan 3 tadi kita tolak dengan persamaan 2. Okey, so tolaknya yang atas ni tadi saya salin ke bawah ya, sebab saya nak tolak. Okey, jadi 4x tolak x, so kamu dapat x sahaja. 2y tolak 2y, habislah ya. Tak ada, dah hapus dah y kita. 10 tolak 1, so sama dengan 9. Jadi kamu dapat 3x sama dengan 9. So nak x sahaja, 9 bahagi 3, dapatlah x sama dengan 3. Okey, dah dapat ini, kita kena gantikan. Okey, gantikan x sama dengan 3 dalam persamaan 1. Sebenarnya kamu juga boleh gantikan dalam persamaan 2 ya. Tapi di sini saya pilih untuk gantikan dalam persamaan 1. So, gantikan x sama dengan 3 dalam persamaan 1. Okey, so 2 ni kita darab dengan 3 tambah y sama dengan 5. So, kamu akan dapat 6 tambah y sama dengan 5. So, y sama dengan 5 tolak 6. Kita dapati bahawa y sama dengan negatif 1. Jadi, kesimpulan yang kita boleh buat, titik persilangannya ialah 3 negatif 1. Ya. Jadi, untuk mencari titik persilangan, kita boleh gunakan kaedah yang tadi ya, graf, penggantian atau penghapusan. Ya, pilih salah satu kecuali dalam soalan telah dinyatakan kaedah apa yang perlu kamu guna ya. Okey, sekarang kita tengok soalan penyelesaian masalah. Okey, diberi ya garis di sebelah menunjukkan segi 4 selari.
Okey, PQRS diberi bahawa kecerunan SR adalah 1/2 dan pintasan Y bagi garis lurus PS adalah negatif 4. Okey, tentukan nilai H. Okey, so kita nak dapatkan nilai H. Okey. Di sini kita perhatikan ya, kecerunan SR dia dah bagi iaitu 1/2. Jadi untuk mencari nilai H duduk di PQ. Okay. PQ dan SR adalah selari. Bila selari, dua garis ini mempunyai kecerunan yang sama iaitu 1/2. Okay. Jadi kita akan gunakan konsep kesamaan untuk dua garis selari untuk kecerunan untuk mendapatkan nilai H. Okey. Sekarang kita tengok dulu ya pengiraan untuk nilai H. Okey. PQ sama dengan kecerunan SR tadi ya, 1/2. Okey, titik Q kosong, H, P negatif 4, 6. So, kita gunakan rumus kecerunan untuk membuat perbandingan. So, saya ambil H tolak dengan 6 bahagi sifar tolak dengan negatif 4. So, bila kita buat pengiraan, dia mesti sama dengan 1/2 ya, kecerunan ni tadi. Okay, 0 tolak negatif 4 sama dengan 4. So, kita tulis H tolak 6 bahagi 4 sama dengan 1/2. Okay, 4, hilangkan dia, kita kena darab 4. So, H tolak 6 sama dengan 1/2 darab 4. Mendapat H tolak 6 sama dengan 2. So, H sama dengan 2 tambah 6. Kamu dapati bahawa H sama dengan 8. So, habis. Ya. Inilah penyelesaian kita. Okay, sekarang, soalan B. Okay, persamaan garis lurus PS. Ya. PS. Persamaan garis lurus dia. Okay, dia dah bagi pintasan untuk PS ini adalah negatif 4. So, ini adalah nilainya. Nilainya adalah negatif 4. So, di sini koordinat dia mestilah 0, negatif 4 untuk titik T. Okay. So, kita dah dapat dia punya C. Sekarang kita kena cari kecerunan dia. Okey ya, bagaimana kita nak bina? Okey, garis lurus PS dia melalui titik T. Titik T tadi kosong negatif 4 ya. Kita dah kenal pasti tadi. Okey, so kecerunan dia kita ambil titik P tadi negatif 4 tolak 6 per dengan kosong tolak negatif 4 ya. Kita tolak dengan ni. Titik T tadi tolak dengan titik yang berada di P tadi. Ya. Okey, selepas itu kita dapat negatif 10 sama dengan per 4 dapatlah negatif 5/2. Okey, so ini adalah kecerunan. Okey, so kita dah dapat pintasan tadi sebab dia tulis dah pintasan Y-nya adalah negatif 4. So kita gantikan okay, Y dalam Y sama dengan MX tambah C. Di mana M adalah negatif 5/2. C-nya adalah negatif 4. Jadi, persamaan garis lurus PS ialah Y sama dengan negatif 5/2X tolak 4. Okey. Sekarang kita nak selesaikan soalan C. Okey. Dia minta cari pintasan X bagi garis lurus PS. Okey, kita tengok di sini. PS. Okey, pintasan X berada di sini. Okey, apakah nilainya? Sekarang, okey, kita cari pintasan X ya. Okey, persamaan garis lurus tadi kita kira untuk soalan B iaitu Y sama dengan negatif 5/2X tolak 4. Okey, bila kita sebut pintasan X, maknanya Y ini akan bernilai sifar. So, kita gantikan Y sama dengan sifar ke dalam persamaan yang kita bentukkan tadi. Ya. So, gantikan Y sama dengan sifar. So, sama dengan negatif 5/2X tolak 4.
Kita nak hilangkan X, kita pergi pindahkan dia, dapat positif 5/2X sama dengan negatif 4. So, nak dapat X sahaja, okay, kita akan bahagikan 5/2 ya. Ni, hubungan ni darab. So, bila kita nak hapuskan, kita kena bahagi. So, kamu akan dapat X sama dengan negatif 8/5. So, selesailah kita punya masalah. Okay, ya. So, pintasan X kita ialah negatif 8/5 untuk garis lurus PS. Okey, sekarang kita tengok contoh yang lainnya. Okey, diberi garis lurus Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3 dan 2X tolak Y sama dengan 4. Dia bersilang pada titik A. Okey, tentukan koordinat bagi titik A dengan menggunakan kaedah graf. Okey, dalam soalan ni dah nyatakan kita kena guna kaedah graf. Okey, yang pertama, okey, untuk memudahkan kita, sebab kita tahu bahawa untuk satu garis lurus, okey, dia ada pintasan X dan pintasan Y. Jadi, kita boleh gunakan untuk membina graf, kita hanya mencari pintasan X dan pintasan Y. Okey, sekarang kita bermula dengan persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3 dulu ya. Kita cari, pertama, kita cari pintasan Y dulu dengan menggantikan X sama dengan sifar dalam persamaan yang ini. Okay, so kita gantikan Y sama dengan negatif 1/3. Okay, X tadi kita gantikan sifar ya, tambah 3. So, Y sama dengan 3. Okay, sekarang kita gantikan pula. Okay, so pintasan dia 3 lah ya, Y dia. Kita gantikan pula bila Y nya sama dengan sifar untuk mencari pintasan X. Sama dengan okay, Y nya sifar sama dengan negatif 1/3X tambah 3. So, kita akan dapat 1/3X sama dengan 3. So, X sahaja. Okay, darab 3. So, dapat sama dengan 9. Jadi, pintasan X nya sama dengan 9. Oh, bagi garis lurus Y sama dengan 1/3X tambah 3 ni, pintasan Y nya adalah 3. Pintasan X nya adalah 9. Okey, sekarang kita cari pula pintasan X dan pintasan Y untuk garis lurus 2X tolak Y sama dengan 4. Sama macam tadi ya. Bila X sama dengan sifar, so kita gantikan ya dalam persamaan tadi. Oh, 2 darab sifar tolak Y sama dengan 4. So, kamu dapat negatif 4 sama dengan 4 saja. So, ini negatif. Nak hilangkan dia, kita kena bahagi dengan negatif ya. So, 2 bagi negatif. Akan dapat Y sama dengan negatif 4. Okey, so pintasan Y adalah negatif 4. Okay, sekarang kita cari pula pintasan X. Okey, gantikan Y sama dengan sifar. Ya. So, bila kita gantikan Y sama dengan sifar, 2X tolak sifar sama dengan 4. So, sama dengan 2X sama dengan 4 sahaja. So, X 4 bahagi 2, kamu dapati 2. Okey, sekarang kita dah dapat, okey, ini pintasan Y sama dengan 3, pintasan X sama dengan 9. Untuk persamaan garis lurus, Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3. Okey, dan kita juga dah dapat pintasan Y sama dengan negatif 4 dan pintasan X sama dengan 2 untuk garis lurus 2X tolak Y sama dengan 4. Okey, sekarang kita boleh lukis graf. Okay, hanya dengan menggunakan pintasan tadi ya. Okey, so yang purple ini adalah garisan untuk Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3. Mana kita tanda pada graf kita hanya pada pintasan saja. Okay, pintasan X nya 9, pintasan Y nya 3. Okey, di sini pintasan Y nya negatif 4, pintasan X nya 2. Okey, yang ni kamu sambungkan sampailah dia bertemu pada garis lurus Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3 tadi ya. So, bila kita sambungkan garisan ini tadi, kita dapati persilangan ini berada di titik A ini, iaitu koordinatnya adalah 3, 2. Boleh ya? Mudah sahaja.
Kamu tak perlu nak cari semua titik. Kamu hanya perlu cari titik pintasan sahaja. Bila kamu dah dapat pintasan tu, kamu panjangkan graf kamu ini untuk dapatkan persilangan graf yang kita nak cari tadi. Okey, baiklah. Daripada apa yang kita dah belajar sebelum ini, secara rumusnya, apa yang kamu nak tahu daripada garis lurus? Yang penting, kamu kena tahu persamaan garis lurus secara amnya. Kita tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di mana M adalah kecerunan, C adalah pintasan Y. Okey, untuk kamu kena juga tahu bagaimana nak menulis semula persamaan garis lurus ya, dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan A per X tambah B per Y sama dengan 1 atau sebaliknya. Okey, selain daripada itu, kamu kena tahu juga garis lurus yang selari pada paksi X, jadi persamaannya akan jadi Y sama dengan K. K ini adalah pemalak. Bagi garis lurus yang selari dengan paksi Y, maka persamaan garis lurusnya akan jadi X sama dengan H, di mana H adalah pemalah. Di mana untuk selari dengan paksi X, M-nya bernilai sifar. Untuk selari dengan paksi Y, M-nya tidak tertakrif. Okey ya. Dan kecerunan bagi garis selari adalah sama. Dan yang terakhir, kamu kena tahu bagaimana mencari titik persilangan bagi dua garis lurus dengan menggunakan kaedah graf ataupun kita menggunakan kaedah penggantian atau kita menggunakan kaedah penghapusan. Okey, itu sahaja anak-anak untuk kita pelajari bab ini. Untuk ulang kaji kamu, sila buat latihan muka surat 246, soalan uji minda 9.1i ya. Soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.